Selamat datang ke channel Madam Won. Hari ini cikgu akan membincangkan teknik menjawab percubaan matematik Terengganu 2020 kertas 2 bahagian A. Soalan 1. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2S tambah 4, Y lebih kecil daripada 2S tambah 4 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi pertama kita cek garis mana yang belum dilukis lagi. Jadi Y sama dengan negatif 2S tambah 4 sudah ada. Y sama dengan 2S tambah 1 pun sudah ada. Jadi kita perlu melukiskan Y sama dengan 0. Jadi pada pasti S, Y sama dengan 0. Setelah kita mempunyai ketiga-tiga garis, maka kita boleh mula lorekkan kawasan. Untuk pertama, Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2S tambah 4. Lebih kecil maksudnya kawasan yang dilorek adalah di bawah garis. Jadi kita cari garisan Y sama dengan negatif 2S tambah 4. Dan kita lorekkan bahagian bawah garis dia. Yang kedua, Y lebih kecil daripada 2S tambah 4 pun di bawah garis. Akhir sekali, Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di atas garisan. Jadi kawasan yang pelorek adalah kawasan yang dalam segitiga ini. Jadi sekarang kita rujuk kepada skema jawapan. Apabila garis lurus Y sama dengan 0 dilukis 1 markah dan kawasan yang pelorek betul 2 markah. Soalan 2, Raja 1 menunjukkan sebuah tiang utiliti setinggi 9 meter yang condong ke arah timur pada sudut 60 darjah dari tanah yang mengufur. Jika matahari berada tegak di atas bahagian bawah tiang itu, lukis unjuran ortogon bagi tiang itu dalam Raja 1. Jadi matahari di atas dan akan membentukkan bayang-bayang di bawah tiang tersebut. Jadi inilah bayang-bayang dia. Jadi kita panggil dia unjuran ortogon. B. Seterusnya hitung panjang bayang bagi tiang itu. Jadi di sini akan membentuk satu sudut tegak dan panjang tiang itu ialah 9 meter dan kita perlu cari panjang bayang tersebut. Jadi panjang unjuran ortogon ini adalah sisi bersebelahan dan yang garisan tiang itu adalah hipotenus. Jadi kita akan pakai cos. Cos 60 sama dengan panjang bayang bahagi dengan panjang tiang. Jadi panjang bayang-bayang sama dengan 9 darab dengan 0,5. Panjang bayang sama dengan 4,5 meter. Jadi macam mana permakahan dia? Sekiranya anda boleh lukis unjuran ortogon, iaitu bayang bagi tiang, kamu akan dapat 1 markah. Cos 60 sama dengan panjang bahagi dengan 9, 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Soalan 3. Air mengalir ke dalam satu tangki pada kadar S tambah 5 meter padu per saat. Jika kapasiti tangki itu ialah 600 meter padu dan air itu mengambil masa 2S saat untuk memenuhi tangki itu. Cari masa yang diperlukan. Jadi pertama kita kena tahu formula untuk kadar. Jadi kita rujuk kepada unit ini.
meter padu per saat. Maksudnya isi padu bahagi dengan masa. Jadi kadar sama dengan isi padu bahagi dengan masa. Kadar adalah S tambah 5 sama dengan isi padu air ialah 600 meter padu bahagi dengan masa 2S saat. Jadi kita pindahkan 2S ini ke sebelah kiri. Bahagi. Sebalik bahagi ialah darab. Jadi 2S darab dengan S tambah 5 sama dengan 600. Sekarang kita kembangkan kurungan ini. Dan kita akan dapat 2S kuasa 2 tambah 10S sama dengan 600. Dan jangan lupa susunkan persamaan dalam bentuk am. 2S kuasa 2 tambah 10S tolak 600 sama dengan 0. Dan didapati persamaan ini boleh diringkaskan lagi. Jadi semua dibahagi dengan 2, kita akan dapat S kuasa 2 tambah 5S tolak 300 sama dengan 0. Setelah ringkaskan persamaan ini, maka kita boleh faktorkan persamaan ini. Kita dapat S tolak 15, S tambah 20 sama dengan 0, X sama dengan 15 dan X sama dengan negatif 20. Jadi soalan tanya masa yang diperlukan. Masa yang diperlukan adalah 2S. Jadi 2 darab dengan 15 sama dengan 30 saat. Jadi permakahan dia adalah macam ini. Bahagian ini 1 markah. Boleh susun dalam bentuk am, 1 lagi markah. Dan boleh faktor 1 markah. Dan jawapan dia 1 markah. Kalau markah K tidak dapat, maka jawapan pun tidak boleh dapat markah. Soalan 4. Bola tenis dijual dalam 2 jenis bekas. Tube berbentuk silinder tegak dan kotak berbentuk kuboid. Kedua-dua bekas muat untuk 3 biji bola di dalam tube dan 4 biji bola di dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2. Diameter bola tenis ialah 6.54 cm. Menggunakan pi sama dengan 22/7, kira isi padu bagi setiap bekas dan cari beza isi padu bagi kedua-dua bekas tersebut. Jadi yang pertama kita akan cari isi padu silinder. Dan kita tahu diameter bagi tenis adalah 6.54 cm. Maka jejari untuk silinder adalah 6.54 dibahagi dengan 2. Dan rumus untuk isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 T. So, pi ialah 22/7 darab dengan jejari dia 3.27 kuasa 2 darab dengan tinggi silinder iaitu diameter darab dengan 3. Jawapan sama dengan 659.35 cm padu. Seterusnya kita akan cari isi padu kuboid. Untuk mencari isi padu kuboid, kita perlu panjang darab lebar darab dengan tinggi. Jadi panjang untuk kotak adalah 6.54 darab dengan 4. Sebab 4 biji bola tenis. Dan lebar dia adalah diameter tenis. Jadi 6.54. Dan tinggi dia pun diameter bola tenis. Jadi 6.54 juga. Maka isi padu kuboid adalah 6.54 darab dengan 4 darab 6.54 darab lagi dengan 6.54 sama dengan
1118,91 cm padu. Sekarang kita cari beza isi padu bagi kedua-dua bekas. Jadi, isi padu kuboid tolak dengan isi padu silinter sama dengan 459,56 cm padu. Isi padu silinter 1 markah, isi padu kuboid 1 markah, perbezaan isi padu kedua-dua bekas 1 markah, dan jawapan akhir dia 1 markah. Soalan 5, jumlah jisim salam dan adiknya ialah 60 kg. Jisim papa mereka ialah 75 kg, iaitu sama dengan hasil tambah jisim salam dan 2 kali jisim adiknya. Cari jisim salam dan jisim adiknya. Seterusnya, kira beza antara jisim bapa dan adiknya. Jadi, untuk soalan ini, kita akan nampak penyelesaian kaedah metrik tidak dibenarkan. Jadi, kamu hanya boleh guna cara persamaan serentak, iaitu pemotongan atau penggantian untuk selesaikan dua persamaan ini. Jadi, sekarang kita perlu bentukkan persamaan terlebih dahulu. Katakan jisim salam adalah S dan jisim adiknya adalah Y. Maka S tambah Y adalah sama dengan 60. Seterusnya, jisim bapa dia ialah 75 kg, iaitu hasil tambah jisim salam dan 2 kali jisim adiknya. Jadi, S tambah dengan 2Y akan sama dengan 75. Jadi, kita mempunyai persamaan 1 dan persamaan kedua. Dan cikgu akan guna pemotongan untuk mencari nilai Y terlebih dahulu. Jadi, S tolak S sama dengan kosong. Apabila tanda yang sama dipotong, maka kita perlu tolak. Jadi, persamaan 1 tolak persamaan 2, Y tolak 2Y ialah negatif. Y sama dengan 60 tolak 75 ialah negatif 15. Y sama dengan 15. Gantikan Y sama dengan 15 ke persamaan 1. Sebenarnya nak ganti ke dalam persamaan 2 pun boleh. Jadi, S tambah dengan 15 sama dengan 60. S sama dengan 60 tolak 15. S sama dengan 45. Seterusnya, kita kena cari beza antara jisim bapanya dan adiknya. Jisim bapanya adalah 75 kg, adiknya adalah 15. So, 75 tolak 15 sama dengan 60. Jadi, permarkahan dia, setiap persamaan 1 markah. Seterusnya, S sama dengan 60 tolak Y atau S sama dengan 75 tolak 2Y atau setara. So, ini adalah setara. So, kita bagi 1 markah ini. Dan markah Y sama dengan 15, 1 markah. X sama dengan 45, 1 markah. Dan jawapan beza jisim bapa dan adiknya 1 lagi markah. Jumlah markah adalah 6 markah. Soalan 6. Tentukan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. Masih ingat lagi macam mana kita menentukan ayat itu adalah pernyataan atau bukan? Kita akan semak sama ada ayat itu boleh kita tentukan kebenaran dia atau tidak. Jika ayat itu kita boleh tentukan dia
palsu atau benar, maka itu ialah pernyataan. Kalau kita tidak dapat tentukan jawapannya, itu bukan pernyataan. Jadi, 51 yang adalah nombor perdana. 51 bukan nombor perdana sebab 51 boleh dibahagi 3 sama dengan 17. Jadi, kita boleh tentukan ayat ini adalah palsu. Maka jawapan dia adalah pernyataan. Soalan B, tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah berikut. Premis 2, persilangan A dan B tidak sama dengan A. Kesimpulan, A bukan subset B. Okey, jadi masih ingat lagi kita pernah belajar argumen dia, jika P maka Q. Premis kedua, bukan Q adalah benar dan kesimpulannya bukan P adalah benar. Jadi, yang sini premis kedua ialah bukan Q. Kesimpulan ialah bukan P. Jadi, untuk tulis premis pertama, kita kena tulis jika P, maka Q. Jadi, apa yang cikgu boleh tulis di sini? Jika P adalah apa? A subset kepada B. Maka Q. Jadi, Q adalah persilangan A dan B adalah sama dengan A. 6C. Diberi jumlah sudut pedalaman bagi satu poligon dengan N sisi ialah N tolak 2 darab 180 darjah. Buat satu kesimpulan secara deduksi pada jumlah sudut pedalaman bagi sebuah nonagong. Jadi, anda kena tahu kalau kesimpulan secara deduksi, maksudnya kita kena cari jawapan. Dan soalan sudah bagi formula. Dan seterusnya, anda kena tahu apa itu nonagong. Berapa sisi untuk nonagong? 9 sisi. Maka nanti kita perlu gantikan N ini dengan 9. Jadi jawapan adalah jumlah sudut pedalaman bagi satu poligon dengan 9 sisi ialah N diganti dengan 9 tolak 2 darab 180 darjah. 7 darab 180 darjah sama dengan 1260. Jadi permarkahan dia adalah yang pertama 1 markah. Yang ini soalan B 2 markah. Dan soalan C sekiranya boleh gantikan N dengan 9 dapat 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Soalan 7. Raja 3 menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada suatu satah kartis dan diberi bahawa SR dan PQ adalah selari. Okey, saya tandakan garis lari ini. A. Carikan persamaan garis lurus SR. Jadi, anda kena tahu untuk garis yang mempunyai kecerunan, kita mempunyai 3 langkah untuk mendapat persamaan garis lurus. Iaitu, pertama, cari kecerunan. Kedua, cari pintasan Y, iaitu C. Dan akhir sekali, ganti masuk kecerunan dan pintasan Y ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C.
Jadi pertama kita perlu cari kecerunan bagi garis lurus SR. Dan diberi kecerunan garis lurus SR adalah sama dengan kecerunan garis lurus PQ kerana kedua-dua garis ini adalah selari. Jadi kecerunan bagi garis PQ adalah sama dengan 8 tolak 0 bahagi dengan 0 tolak 4. Atau sama dengan negatif 8/4, iaitu kita guna formula kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan S. Okey, jadi pintasan Y adalah 8 dan pintasan S adalah 4. Jangan lupa depan ada negatif. Okey, sama dengan negatif 2. So, langkah pertama sudah dapat, iaitu M sama dengan negatif 2. Seterusnya, kita akan cari pintasan Y. Macam mana cari pintasan Y? Kita akan guna Y sama dengan MS tambah C untuk cari pintasan Y. Iaitu kita ganti masuk kecerunan dan kita cari satu titik pada garis lurus yang kita nak cari sebagai S dan Y dia. Jadi ini ialah S, ini ialah Y. Ganti masuk ke dalam dan kita akan dapat pintasan Y dia. Okey. Jadi 15 sama dengan negatif 2 darab 3 tambah C. Dan kita akan dapat C sama dengan 15 tambah 6. C sama dengan 21. Dan langkah terakhir kita akan gantikan nilai M dan C ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C. Dan kita dapat Y sama dengan negatif 2S tambah 21. B. Cari pintasan S bagi garis lurus SR. Jadi, pintasan S adalah sini, iaitu garis memintas pada pasi S. Jadi, macam mana kita dapat pintasan S? Pada pasi S, Y sama dengan 0. So, 0 sama dengan negatif 2S tambah 21. 2S sama dengan 21. Dan X sama dengan 10/5. Di permarkahan dia, kecerunan 1 markah. Boleh ganti masuk ini 1 markah. Persamaan garis lurus dihasilkan 1 markah. Dan untuk cari pintasan S, apabila Y sama dengan 0, digantikan 1 markah. Dan pintasan S terhasil 1 markah. Soalan 8. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai S dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. 3S tolak 2Y sama dengan 7, negatif 4Y tambah 5S sama dengan 9. Kalau kita tengok persamaan kedua ini, dia tak susun S terlebih dahulu diikuti dengan Y. Jadi, bahagian persamaan ini kita perlu susun semula sebelum kita menulis persamaan matrik. Jadi, kalau cikgu susun semula, dia akan menjadi 5S tolak 4Y sama dengan 9. Okey, seterusnya kita akan tuliskan persamaan matrik. Kurungan pertama mesti nombor sahaja, iaitu 3, negatif 2, 5 dan negatif 4 dan S diikuti dengan Y. So, SY sama dengan nombor dia 7, 9. Seterusnya, apabila matrik ini dipindah melalui sama dengan, dia akan jadi matrik songsan. Jadi untuk matrik songsan, cikgu rasa semua pelajar sudah tahu macam mana buat. Yang depan adalah 1/3 darab negatif 4
tolak negatif 2 taraf 5. Dan yang ada anak panah ini nombor dia terbalik, iaitu negatif 4 naik, 3 turun. Dan nombor yang tidak ada anak panah ini, yang ini negatif akan jadi positif, positif akan jadi negatif. Dan 7, 9 jangan lupa salin ke bawah. Okey, dan kita akan mencari nilai di bahagian bawah ini sama dengan negatif 2. Dan pecahan ini jangan darab masuk ke dalam matrik terlebih dahulu. Sebab nanti semua nombor di dalam matrik ini ada pecahan, susah nak darab. Jadi kita akan darabkan dua matrik ini terlebih dahulu sebelum darab dengan pecahan. Jadi macam mana darab dua matrik ini? Senang sahaja. Negatif 4, 2, negatif 5, 3. Yang matrik yang belakang itu naik sikit, 7, 9. Dan kita akan darab. Jadi baris pertama darab dengan lajur. Jadi kita akan dapat yang ini negatif 4 darab dengan 7. Tambah 2 darab dengan 9. Dan baris kedua pun sama, iaitu negatif 5 darab dengan 7. Tambah 3 darab dengan 9. Dengan menggunakan kalkulator, anda akan dapat 1 per negatif 2. Yang dalam kurungan ini, negatif 10 dan negatif 8. Sekarang baru kita darab pecahan luar ini ke dalam matrik. Dan kita akan dapat X, Y sama dengan 5, 4. Dan jangan lupa keluarkan nilai X dan nilai Y untuk mengelakkan markah dipotong. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Jadi macam mana permarkahan dia? Pertama, matrik 1 markah. Dan matrik songsan dia 1 markah. Jawapan masing-masing 1 markah. Soalan 9. Rajah 4.1 menunjukkan graf laju lawan masa bagi sebuah basikal dalam tempoh 45 saat. Laju seragam basikal itu pada 15 saat pertama ialah 10 meter per saat. Lengkapkan graf pada rajah 4.2 untuk menunjukkan pergerakan basikal dalam laju seragam. Dan kita tahu 15 saat pertama laju dia adalah 10 meter per saat. Kalau laju seragam, keturunan dia adalah kosong dan garis dia mentata macam ini. Jadi ini adalah 10 meter per saat. Okey. Jadi kita boleh dapat 1 markah di sini. Dan 9B, hitungkan jarak yang dilalui oleh basikal itu sebelum mencapai laju maksimum. Laju maksimum adalah di sini, iaitu 20 meter per saat. Jadi, untuk graf laju lawan masa, kalau kita nak cari jarak, mestilah luas di bawah graf. Jadi, luas di bawah graf ini kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, 15 darab 10. Dan bahagian B adalah trapezium. Jadi 1/2 darab hasil tambah 2 garis lari, iaitu 10 tambah 20. Darab dengan jarak di antara 2 garis lari, iaitu 20. Jadi jumlah dia adalah 450 meter. Yang kedua, purata laju dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan basikal itu. Jadi,
Kalau nak cari purata laju, mesti jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kita hanya ada jarak A dan B dan kita tak ada jarak C ini. Jadi kita perlu cari jumlah jarak terlebih dahulu. Jumlah jarak adalah 450 tambah luas bahagian C ini 1/2 darab 10 darab 20 dan sama dengan 550 meter. Dan sekarang laju purata, formula dia adalah jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak adalah 550 dan jumlah masa adalah 45 saat. Sama dengan 12.22. Jadi, permakahan dia ini K1, N1, dan untuk C, jumlah jarak 1 markah, dan 550 dibagi 45, 1 markah, dan jawapan 1 markah. Soalan 10. Raja 5 menunjukkan semi bulatan PTS dan sektor ORS dengan pusat sepunya O. PQS ialah sukuan bulatan. Diberi bahawa QS sama dengan 21 cm dan sudut ROS sama dengan 140 darjah. So, cikgu tandakan dulu QS, panjang dia 21 cm dan sudut ROS ialah 140 darjah. Hitung perimeter dalam sentimeter bagi seluruh raja. Jadi untuk cari perimeter, kita akan guna formula sudut dibahagi dengan 360 darab 2 pi J. Jadi, perimeter seluruh raja adalah dari yang ini PQ tambah dengan QS tambah dengan SR tambah dengan RO dan tambah dengan OP. Ini ialah perimeter bagi seluruh raja. Okey, saya start dengan PQ. So, sudut ini adalah sukuan, jadi 90/360 darab dengan 2 pi R. R dia adalah 21 cm. Seterusnya akan tambah dengan panjang QS 21 cm. Dan kita akan cari panjang lengkuk bagi SR, iaitu 140/360 darab dengan 2 pi dan jejari sekarang ialah 10/5, iaitu separuh daripada 21. Dan seterusnya OR panjang dia adalah 10/5 tambah lagi OP 10/5. Maka perimeter sama dengan 100.67 cm. Jadi permakahan dia, yang baris pertama kita dapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Terusnya kita cari luas dalam sentimeter persegi bagi rantau berlorek. Jadi untuk cari rantau berlorek, sukuan QSP ini perlu tolak dengan separuh bulatan ini dan tambah dengan luas sektor bagi SOR. Jadi 90/360 darab pi darab jejari dia 21 kuasa. Jadi untuk cari luas bagi sukuan QSP,
adalah 90 per 360 darab pi darab 21 kuasa 2 dan tolak dengan luas separuh bulatan ini 180 per 360 darab pi darab jari dia 10,5 kuasa 2. Tambah dengan sektor OSR 140 per 360 darab pi darab 10,5 kuasa 2. Jadi jumlah luas dia adalah 308 cm persegi. Jadi jawab permakahan dia baris pertama sebab cikgu sudah gabungkan semua, jadi cikgu dapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Soalan 11. Jadual 1 menunjukkan nama peserta daripada Persatuan Matematik dan Persatuan Sains yang menghadiri satu program perkhemahan. 2 peserta ditugaskan sebagai pengerusi majlis dan memberi ucapan di akhir program itu. A. Seorang peserta dipilih secara rawat daripada Persatuan Sains dan kemudian seorang lagi dipilih secara rawat juga daripada Persatuan Sains. Okay, jadi Persatuan Sains di sini dan kita ada Johari, Chon, David dan Shazlin. Jadi oleh kerana kedua-dua orang dipilih dari Persatuan Sains, jadi dia jadual akan jadi macam ini. Dan ini ialah pertama, ini ialah kedua. Dan oleh kerana 2 peserta ditugaskan untuk tugas yang berlainan. Jadi kalau saya sudah tulis C, C, iaitu orang pertama saya pilih Johari, yang kedua saya pilih Chon. Saya boleh juga yang pertama ialah Chon, kedua ialah Johari. Dua ini berbeza sebab kalau yang pertama dipilih adalah pengerusi majlis, yang kedua ialah memberi ucapan. Jadi apabila tugas dia berlainan, jadi kita boleh tulis yang sebaliknya. Okey. Jadi kalau saya isikan jadual ini J, C, J, D, J, S. C, J, C, D, C, S. D, J, D, C, D, S. S, J, S, C, S, D. Dan saya akan pangkahkan J, J, C, C, D, D dan S, S. Sebab dia perlu pilih 2 peserta dan JJ adalah orang yang sama, mesti dikeluarkan. Okey, jadi jawapan dia adalah kita senaraikan apa yang terdapat di jadual ke dalam ruang sampel. Kita dapat 1 markah. Okey, yang kedua, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Jadi sekarang ini, berdasarkan ruang sampel ini, seorang lelaki dan seorang perempuan. Perempuan hanya Shazlin. Jadi lelaki ada Johari dengan Shazlin, Chon dengan Shazlin, David dengan Shazlin, atau Shazlin dengan Johari, Shazlin dengan Chon dan Shazlin dengan David. Okey. Jadi kebarangkalian adalah 6/12. Dan kita boleh ringkaskan jadi 1/2. Soalan yang menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, kita tidak boleh guna cara pentarapan untuk mendapatkan kebarangkalian. Sebab
arahan soalan ialah kamu senaraikan kesudahan yang mungkin dan berdasarkan kesudahan yang mungkin mencari kebarang kalian. Jadi untuk jawab soalan ini kamu kena baca soalan betul-betul. Okey, jadi permakahan dia ini K1 dan jawapan dia sama ada 6/12 atau 1/2. Itu ialah N1. Okey, sekarang kita jawab soalan B. Seorang peserta dipilih secara rawat dari kumpulan lelaki dan kemudian seorang peserta dipilih secara rawat daripada kumpulan perempuan. Senaraikan ruang sampel. Okey, jadi sekarang seorang lelaki dan seorang perempuan. Mungkin Azlin dengan Nurihan atau Azlin dengan Shazlin. Mungkin juga Johari dengan Nurihan, Johari dengan Shazlin. Mungkin juga Chon dengan Nurihan dan Chon dengan Shazlin. Atau David dengan Nurihan, David dengan Shazlin. Jadi kita senaraikan semua kemungkinan ini, yaitu AN, AS, JN, JS, CN, CS, DN, DS. Dan seterusnya, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta yang dipilih adalah dari persatuan matematik. Jadi persatuan matematik hanya Azlin dan Nurihan. Jadi yang ini sahaja. Jadi 1/8. Permakahan dia ini 1 markah. Senaraikan kesudahan 1 markah. Jawapan 1 markah. Terima kasih kerana menonton video saya. Sekiranya anda rasa video saya membantu, sila like dan subscribe channel saya untuk mendapat lebih banyak video. Terima kasih.